Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakil Surau Abdullah Fakih mengucapkan selamat datang kepada Ustazah Isfahdiah yang pertama kalinya dan ulung kalinya datang ke surau kita ini. Terima kasih kerana sudi datang, dan saya dari pihak Surau Abdullah Fakih mengucapkan ribuan terima kasih. Hari ini tajuk kuliah kita adalah peranan wanita dalam corak anak-anak. Saya menyebut Ustazah sudi memberi ceramah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa khabar semua? Dah masak tengah hari dah? Alhamdulillah, melantak dah. Okay, hari ni masak ekspres ke masak yang daripada pagi lagi? Cincai-cincai ya. Sebab kita ada appointment, kita ada dating ya di Surau Muhammad Surau Abdullah Fakih ya. Surau Abdullah Fakih. Fakih ni, insyaAllah sedap nama. Fakih ni, fakih maksudnya tahu dengan mendalam. Okey, baik, hari ni kita sama-sama datang sini. Saya nak ucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada pihak jawatan kuasa kepimpinan Surau Abdullah Fakih yang menjemput saya dan seterusnya membuat program bersama dengan para ibu waktu petang-petang, waktu mengantuk-mengantuk ni. Tapi memang kan kita punya kuliah selalu waktu petang macam ni lah kan. Sebab apa? Sebab dah settle kemas rumah, settle basuh, settle masak, anak-anak semua dah makan, baru kita datang, baru kita belajar. Penat ke? Boleh buka mata ni? Kau tengok saya macam cekodok je dalam kan? Okey. Baik, alhamdulillah kita ada tuan-tuan kita, maksudnya encik abang kita, abang-abang suami kita yang ada. Kita juga cukup menghargai ya kehadiran mereka. Dan kuliah ini khas ditujukan untuk para wanita. Jadi perempuan, kakak-kakak saya, adik-adik yang dikasihi perempuan kan? Saya pun perempuan. Jadi kita nak cerita sama-sama perempuan ini bukan isu wanita, sebenarnya isu-isu keluarga. Jadi bila sebut isu keluarga, suami pun terlibat sebenarnya. Cumanya wanita ini dia mempunyai title ataupun jawatan dia HM. Apa dia tu? House Manager. HM, House Manager, Home Manager. Anda, saya, kita adalah pengurus ataupun pengarah rumah-rumah kita. Sama ada rumah tu ada tangga atau rumah tidak ada tangga. Baik, tajuk kita adalah peranan wanita ataupun wanita dan juga pembangunan anak-anak ke. Macam tu lah kot bunyinya ya. Kak, macam mana kak bunyi dia? Peranan wanita dalam mencorak anak-anak. Okey. Jadi nak tanya sikit sebelum saya mulakan tajuk kuliah kita yang peranan wanita dalam mencorak anak-anak. Tak silap saya bulan lepas saya ada datang di Masjid Pasar Jawa, Masjid Diraja. Siapa yang datang kat situ angkat tangan? Ada 2 orang je. Saya ingatkan kalau ramai tadi saya boleh teruskan aja kak. Saya boleh teruskan, maksudnya itu siri pertama saya kira, dan ini siri kedua. Sebab masa di masjid sana saya banyak terangkan dalam tempoh 2 jam pasal niat je, pasal matlamat je.
Tapi kita kena naik sikit lah. Niat matlamat tak habis-habis ni kan. Okay, saya buat kesimpulan sikit sebab kita ada masa ni pukul 2 sampai pukul 4. Okey, jadi saya cadang dah dalam setengah jam yang pertama saya ulas sikit pasal niat. Niat ni cukup penting ya. Jadi kemudiannya kita fikirkan apa yang boleh kita buat tentang anak-anak kita. Baik. Bab pasal niat. Pernah tak dengar bahawa kita ini kena sentiasa mempunyai fikiran yang positif? Pernah tak dengar? Pernah tak dengar? Fikiran kita mesti positif. Dan kalau tak positif, fikiran kita negatif, orang yang kita fikir negatif pun akan jadi negatif. Kalau kita fikir baik pada orang, sangka baik, benda akan jadi baik. Kalau kita sangka buruk, perkara itu boleh jadi buruk. Sebab imajinasi kita, pemikiran kita ini juga ibarat doa. Ibarat apa? Doa. Jadi kalau kita fikir, alah aku ni kalau kahwin mesti susah lah, ekonominya ni akan jadi payah lah, nak dapat duit susah lah, dan sebagainya, semua susah. Memang confirm susah. Okay, kita kata nak belajar lah masak, alah susah lah masak. Masak tu jadi susah ke senang nanti? Susah. Nak belajar lah matematik, matematik susah, matematik. Jadi matematik akan jadi susah. So kita fikir dah benda itu susah. Kalau kita tukar perkataan daripada susah menjadi bestnya nak belajar, bestnya matematik, bestnya nak belajar, dia jadi apa? Dia akan jadi rasa seronok. Masak, seronoknya nak belajar. Dia akan jadi sesuatu yang positif. Jadi sebab itu berhati-hati dengan apa yang kita fikir. Jadi kalau di masjid hari tu kita ada buat demonstrasi kan, macam mana cara kita berfikir boleh membuat orang itu kuat ataupun tidak. Saya masa di UIA dulu, saya pernah mengajar 13 tahun di UIA. Dan saya berhenti, saya jadi penasihat syariah Brady Bunch. Syariah Brady Bunch ni kanak-kanak tadika. Tapi saya tak ajar anak-anak tadika tu. Saya pegang ibu-ibu dia, bukan ibu bapa dia je, saya pegang guru-guru dia. Rupanya memang bila kita terlibat kan dengan institusi pendidikan awal kanak-kanak umur 2 tahun 6 tahun, baru kita perasan rupanya tak ramai wanita-wanita yang mempunyai ilmu pendedahan macam mana nak jadi ibu yang baik. Siapa di sini tolong angkat tangan ada sijil, tak kira lah sijil ke, diploma ke, ijazah ke, berkenaan dengan ilmu keibubapaan? Angkat tangan. Ada. Siapa di sini adalah ibu? Angkat tangan. Uyuh. Semua ibu. Tapi ilmu nak jadi ibu dapat dari mana itu? Daripada sendiri je. Itu yang kata balon je lah kan. Hantam sajalah sebab kita tak ada sijil. Siapa yang boleh bagi tahu saya universiti mana di Malaysia yang ada degree khas pasal keibubapaan? Mana? UKM ke? UKM, saya master psikologi UKM. Tak ada ibu bapa. Kalau ada pun satu subjek pilihan. Sama ada nak ambil pun boleh, tak ambil pun boleh. Jadi kita belajar jadi ibu ni dari mana ni? Ke ajaran sesat? Kan? Itu yang kita kena fikir. Baik, angkat tangan masing-masing. Angkat tangan kanan, kata kanan. Letak di bahu kiri. Sebut, alhamdulillah hari ini datang ke Surau Al-Faqih. Surau Abdullah Faqih, Surau Haji Abdullah Faqih. So macam ni, alhamdulillah datang hari ini belajar keibubapaan. 1, 2, 3, sebut. Alhamdulillah hari ini datang belajar keibubapaan. Baik, tahniah. Sebab
Sebab apa? Sebab memang ilmu ni kita tak boleh beli. Yang ni memang tak ada. Saya, tuan-tuan puan, saya belajar ilmu ke ibu bapa ni masa saya berada pada tahun 1992. So 92 saya belajar. Mana adik-adik kita? Adik-adik lahir tahun berapa ni? Tahun 92. Ada siapa-siapa yang lahir tahun 92? Lahir Allah dah besar dah anakku. 92, acik belajar masa tu. Tahu kursus ini ada kursus ke ibu bapaan. Masa tu acik tahun 1 di UIA. Ngaji kat UIA juga. Dia mengaji kat UIA tahun 1 di situ. Cumanya tidak dalam universiti. Tak ada kat universiti. Acik kena keluar. Tiba-tiba jadi acik lah pula kan. Acik kena keluar setiap hari Sabtu, seminggu sekali. Tempoh dalam masa 3 bulan belajar. Keluar naik bas mini 12 daripada PJ pergi ke Bukit Damansara. Ada 2 bas, 1 teksi. Saya pergi sendiri tuan. Saya pergi sendiri. Dan kursus tersebut tak berapa nak faham, sebab kursus tu bahasa Inggeris. Tapi pergi je lah. Sebab saya kata ini yang saya, bukannya saya nak kahwin sangat, tak ada lah. Tapi saya duduk fikir mak dengan ayah tengok payah nak besarkan adik-adik, besarkan kita. Jadi lepas tu saya tengok kawan-kawan saya, adik-beradik dia bermasalah. Jadi saya kata benda ni mesti ada ilmu kan. Takkan kita dah nak tengok orang bermasalah, orang bergaduh keluarga kan. Jadi saya kata saya mesti nak cari. Memang saya pergi kursus itu dalam bahasa Inggeris. Ada sikit faham, ada sedikit tak faham, tapi banyak yang tak faham. Datanglah juga dia ajar kita daripada awal masa mengandung lagi. Saya kata bila saya dah mengandung, saya tak kahwin lagi masa tu kan. Ikut saja. Dan guru yang mengajar saya tu pun sudah arwah. Dia orang daripada British, daripada UK. Dia masuk Islam dan dia buat modul dia pun kurang sedikit Islamik. Tapi dia ajar jugalah atas dasar kepentingan pasal ibu bapaan ni. Jadi nak buat kesimpulan, ilmu pasal keibu bapaan ni memang payah nak dapat. Ilmu nak jadi ibu, ilmu nak jadi mak, ilmu nak jadi ayah. Masing-masing bila time dah tiba, kita pun kahwin, lepas tu kita rasa kita pun boleh dah jadi mak kan? Padahal bila saya tengok ada 12 kelayakan ibu bapa. Antara 12 kelayakan ibu bapa, nombor 1, dia mestilah mempunyai azam yang tinggi, semangat yang tinggi. Contohnya saya bagi tahu, sekarang ni tengah dalam TV Al-Hijrah. Setiap hari Selasa dan hari Khamis saya kupas berkenaan dengan kelayakan ibu bapa ni, dia layak ataupun tidak. Antara lagi adalah ibu bapa perlu mempunyai sifat keanak-anakan. Kita kalau mak bersikap macam budak-budak, kita tu mak ni buang tebiat. Dia kena ada sifat keanak-anakan. Antara lagi sifat yang diperlukan oleh ibu bapa ini adalah apa? Dia perlu mempunyai matlamat yang jelas. Matlamat dia, kahwin ni pasal apa? Bila dah kahwin, ada anak, kenapa nak ada anak? Jadi 2 ni benda. Pasal matlamat ada 12 lah, tapi saya sebut 3 je. Matlamat ini yang saya nak sebut. Kenapa kita mempunyai anak? Kenapa nak ada anak? Rata-rata lah kalau kita tanya apa jawapan dia, kenapa puan nak ada anak ni? Kan kalau tak ada anak, berusaha nak dapat anak ni. Apakah tujuan dan matlamat nak dapat anak? Sambung keturunan lah. Wah, keturunan kita habis tu untuk apa pula? Sambung keturunan, bagus sangat keturunan kita. Keturunan Said Syarif kita ke? Syarif kemuliaan kita ke? Tak juga kan? Lepas kalau sambung keturunan, habis tu nak jadi apa? Kan? Dirupa-rupanya Allah bantu kita sudah. Perempuan yang dikasihi,
bila kita berkahwin, kahwin ni dia adalah gagasan institusi yang dibentuk oleh Allah. Sebab tu kalau nak kahwin, dia ada syarat-syarat dia. Betul tak? Ada akad nikah, ijab dan qabul. Ijab, qabul. Boleh terus terkam je? Tak boleh lah. Dia ada ijab dan qabul. Selain daripada tu ada saksi dia pula. Selain daripada dia tu mesti ada mempelainya pula, lelaki dan perempuan. Jadi lepas tu ada apa kena bayar? Mahar lah pula tu, kan? Jadi semuanya ditentukan oleh Islam. Dan tahulah kita bahawa berkahwin ini, walaupun memang kita cinta sesama cinta kan, tetapi Islam tidak meletakkan cinta sesama cinta tu sebagai syarat untuk berkahwin. Tapi syarat yang utama, anda mestilah matang dan balik. Tak ada pun syarat dia tu mesti bercinta. Jadi syarat dia matang, balik, ya? Dia tidak dalam keadaan kata lain dipaksa sebagai contoh, ya? Jadi adalah beberapa kriteria untuk berkahwin. Mampu untuk memberi nafkah, dia matang daripada sudut ilmu, matang daripada sudut sihat, matang daripada sudut untuk memberi nafkah zahir dan batin, ya, dan sebagainya. Baik, oleh kerana perkahwinan ini satu institusi yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nak bercerai pun kena ada peraturan dan syarat dia. Tak boleh nak talak isteri sewenang-wenangnya. Ada 10 talak, 10 kita bagi. Tak ada. Punya dalam Islam ada 3 sahaja pula talak. Dan talak itu membantu seseorang untuk mengenal tahap kekuatan bagaimana dia mengawal emosi dia. Jadi kalau tak ada talak ni, tak ada had, setiap masa lah kena talak. Yang macam orang jahiliah dulu, dia saja je talak, lepas tu dah habis dah waktu dia rujuk balik, lepas tu dia talak balik. Lepas tu dah habis masa dia punya indah, dia rujuk balik, lepas tu dia talak balik. Sebab apa? Sebab dia saja je nak menyeksa. Itu dia punya niat-niat dendam. Tapi Islam datang, Islam betulkan balik, ya? Baik, hadirat yang dikasihi, apabila kita berkahwin, Allah bantu kita dengan supaya kita tahu matlamat berkahwin, matlamat mempunyai anak. Dalam surah Al-Furqan ayat 74, qala ta'ala fil Qur'anil azim, walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin kepada orang-orang yang bertakwa. Walladzina yaqulun rabbana hablana, dan orang-orang yang menyatakan rabbana, wahai Tuhan kami, hablana, anugerahkan kepada kami, min azwajina, dari pasangan-pasangan kami. Yang ni untuk yang belum berkahwin, dia kena daripada awal lagi fikir nak dapat pasangan ni macam mana. Wa min zurriyatina, dan bagi siapa yang berkahwin nak dapat anak, apa tujuan dia pula? Qurrata a'yun, nombor 1, penyejuk mata. Wa ja'alna, dan jadikanlah kami semua lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa, imama, pemimpin. Kat situ ada 2 benda yang Allah nyatakan. Bila kita berkahwin, Allah ajar kita doa. Doa ni minta lagi pada Allah. Puan-puan hadirat yang dikasihi, kalau jumpa ayat Al-Quran dalam bentuk doa, bermaksud itu adalah firman Allah, arahan Allah yang memerlukan usaha kita. Kalau ayat firman Allah itu dalam bentuk
doa. Doa maksudnya kena ikut dan usaha. Kita usaha kita dapat, kita tak usaha kita tak dapat. Ya, kalau contohnya doa untuk solat pun ada juga. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Ini doa Nabi Ibrahim. Nabi-nabi kan, dia tak fikir pun pasal duit yang banyak, harta yang banyak, isteri-isteri yang cantik, kan, rumah yang luas, jiran tetangga yang cantik kan, tak ada. Yang dia fikir adalah solat. Rabbi ja'alni muqimas salati, ya Allah jadikan kami semua muqimas salati. Yang kalau kita kata muqimah tu dia membangunkan solat, ya, bukan saja mengerjakan solat. Muqimah ni dia qamah tu dia kena paksa bangun. Muqimas salati wa min zuriyati, begitu juga anak-anakku. Rabbana, wahai Tuhan kami, wa taqabbal doa, tolonglah makbulkan doa ini. Dia minta satu je, ya Allah jadikan kami ini konsisten dalam solat. Solat tu tidak tinggal. Tu doa Nabi Ibrahim. Ibu-ibu ambil doa tu, solat kita waktu sujud yang terakhir, baca. Sama-sama baca boleh? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ayat ni kan kalau faham kan lain. Yang pertama kita sebut apa? Ini dalam firman Allah. Rabbi ja'alni maksudnya wahai Tuhan jadikan diriku muqimas salati, maksudnya menunaikan solat. Tapi dekat akhir tu Rabbana wahai Tuhan kami, wa taqabbal du'a, perkenankanlah doa kami. Mula-mula satu, lepas tu jadi ramai. Jadi ini bermaksud kalau waktu solat ni, untuk solat, orang yang nak orang lain solat, dia kena solat terlebih dahulu. Bukan disuruh orang solat tapi dia tidak solat. Kekuatan solat bila kita buat secara individu sendiri, baru kemudian beramai-ramai. Jadi solat ni itu memang isu individu yang perlu ditangani bersama. Baik, Allah ajar kita bila mempunyai keluarga, nombor satu kena jelas matlamat. Apa matlamat dia? Dua. Dalam ayat tadi dua. Ayat dia apa? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ada dua. Nombor satu, kita minta Allah jadikan pasangan kita dan juga anak-anak kita qurrata a'yun, penyejuk mata hati kita. Kemudian yang seterusnya Rabbana Rabbi bukan betul tadi yang kedua, waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami semua ini pula untuk orang-orang yang bertakwa pemimpin. Jadi yang kedua adalah menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nombor satu, penyejuk mata hati. Yang kedua adalah menjadi orang yang bertakwa. Kenapa nak jadi orang bertakwa? Sebab Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling tinggi takwanya. Mahwa takwa. Apa itu takwa? At-taqwa huwa imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Imtisalul awamir, kena ikut saya ni, tahu ya? Ini dalam bahasa Arab. Mahwa takwa? Imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Maksud dia takwa ini imtisalul awamir, mengerjakan apa yang Allah suruh.
Wajtinabun nawahi, menjauhi segala larangan. Mudah je kan, senang je. Tapi belum tentu kita boleh buat. Takwa ini orang yang terbaik dalam mematuhi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud takwa, dia dengar apa Allah kata, dia tak buat apa yang Allah larang. Okey, Allah kata tutup aurat, dia akan tutup aurat tak? Tutup aurat. Itu orang yang bertakwa. Jadi kita punya misi matlamat kita berkahwin adalah melahirkan insan-insan yang boleh menjadi ketua dalam urusan imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Dia boleh jadi champion, dia boleh jadi hero, dia boleh jadi ketua. Sebab kita minta apa? Waja'alna lil muttaqina imama. Kalau yang qurrata a'yun, tadi yang pertama penyejuk mata, yang kedua menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Penyejuk mata ni agak-agaklah, rasa-rasa kita ada berapa kat sini dalam ni? Ada 100? Lebih kurang lah, letak 100 ya. Kalau saya tanya seorang-seorang, ya, mesti berbeza penyejuk mata hati. Kita test, kita nak tanya kakak, kalau misal kata kakak nak dapat pasangan yang sejuk mata hati, pasangan sejuk mata hati itu macam mana maksudnya? Siapakah pasangan yang sejuk mata hati? Kakak yang pakai baju tudung kuning. Okey, suami yang sejuk mata hati macam mana lah dia, gaya dia? Masya Allah, senyuman dia, bila dia tengok kita dia senyum kan, sejuk mata hati kita kan. Sebab tu kalau anak-anak bangun dia senyum, sejuk tak mata hati kita? Sejuknya hati kita tengok dia kan. Okey, terima kasih kak. Kita nak tanya lagi, kakak yang pakai tudung coklat kak, saya nak buat mikrofon tak boleh kak? Kakak pakai tudung coklat, depan tu macam kelabu-kelabu je, dia macam ada saya juga ni, awak lah kata kakak sebelah tu. Okay, kak, sejuk mata hati anak, macam mana anak kalau jadi sejuk kita tengok? Yang solat tepat waktunya. Lain pula, satu senyum, satu solat tepat waktunya. Tertanya seorang lagi yang lain sikit, kakak pakai tudung kuning kak? Kuning-kuning, ini tu kuning emas. Kakak pakai tudung kuning kak? Agaknya sejuk lah mata hati akak. Pokok lah menantu. Kak dah dapat menantu dah? Belum lagi. Akan dapat menantu tak kak? Akan ada menantu tak? InsyaAllah. Menantu pilihan anda yang sejuk matanya, agaknya kak, menantu yang macam mana? Yang menjaga solatnya. Masya Allah, kan kita pun macam tu lah. I tak pilih apa-apa, I tengok kalau you solat 5 waktu, insya Allah you adalah suami I yang soleh. Okay, terima kasih kak. Nak cari seorang lagi. Kakak yang dekat belakang tu, dekat dengan dinding kak. Kan nampak saya kat nombor 2 ni kak, yang besar dekat dinding. Ya kak. Okay, siapakah dia? Atau apakah ciri-ciri pasangan atau anak yang sejuk mata kak? Silakan. Macam mana dia jadi sejuk mata kita? Anak soleh. Okey, ini semua skema jawapan. Ini jawapan surau. Okey, perempuan yang dikasihi, saya tanya dengan mak saya, balik kampung saya tanya mak saya, tengah dia masak kan, saya pun sibuk tanya, ibu-ibu, anak yang sejuk hati ibu lah kan, macam mana tu? Tahu tak mak saya cakap apa? Anak yang pandai masak lah. Saya jumpa ayah saya kata, ayah, anak yang sejuk pada mata ayah, anak yang macam mana ya? Apa ayah saya kata? Yang picit kaki ayah tanpa disuruh. Saya tanya suami saya, bang, yang sejuk pada mata abang apa? Yang bila abang cakap sekali, dia terus buat. Perempuan, kau tanya saya yang sejuk mata hati saya macam mana? Saya punya taste tinggi. Anak-anak suami yang sejuk ni, tak payah dia cakap, dia tahu. Kita nak air, dia dah bagi air. Macam dalam syurga lah pula. Itu taste saya. Jadi memang kalau tanya 100 orang pasal yang sejuk mata ni, dia jadi 100
jawapan pasal sejuk mata hati. Sebab tu kita kena tanya maksud sejuk mata hati ni pada pencipta kita. Apa maksud qurrata ayun ni? Apa maksud penyejuk mata? Rupa-rupanya penyejuk mata ini adalah insan-insan yang mempunyai peribadi dan ciri-ciri takwa. Orang yang ciri takwa yang kita sebut semua tu akan ada. Yang senyum, yang mendirikan solat, yang soleh, yang suka picit kaki ayah tanpa disuruh, yang pandai masak, yang dia boleh tahu apa yang mak dia nak sebelum mak dia cakap, yang dia dengar je permintaan dia akan terus buat. Ini adalah ciri-ciri takwa. Tapi kalau nak tahu lebih lanjut lagi ciri-ciri takwa, pergi ke surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga ayat 9, tengok dan semak. Kat situ antaranya yang mengerjakan solat, antaranya yang beramal soleh, yang berbuat baik, yang buat masalah lain, ini termasuklah senyum. Cuba tadi kalau saya masuk kan, semua masuk. Agak-agak jadi tak saya masuk? Jadi saya masuk kat pintu tu, Allah bangun pula. Oh, kakak bangun bagi salam lagi, salam saya lagi, peluk saya lagi. Apa saya rasa? Seronoknya. Kalau tak saya balik kak. Kan tengok saya je senyum, dapat masuk gambar lagi pula tu kan. Kena rakam lagi. Jadi di sinilah di mana kita menggembirakan orang lain dan sebagainya. Ciri-ciri ini, ciri-ciri takwa ini perlu dipupuk dari rumah lagi. Baik, sekarang dah habis setengah jam yang pertama. Kita selesai sudah. Apa tujuan kita berkahwin? Untuk membangunkan ketakwaan individu. Jadi rupanya bila kita kahwin ni, suami kita kena jadi orang yang bertakwa, diri kita kena jadi orang yang bertakwa. Untuk itu, kalau kita nak merajuklah kalau dia tak nak solat di masjid contohnya. Waktu lain tak payah nak merajuk, cakap je lah. Waktu bila nak merajuk ni dia kena pujuk kan, dia kena masa dia tu kena panjang. Seminggu mungkin merajuk, 3 hari merajuk kan. Jadi kalau waktu lain tak ada masalah. Tengok, merajuklah dia kalau dia dah sembahyang dulu tanpa memanggil kita untuk berjemaah. Merajuklah. Sebab itu bukan ciri takwa. Bukan, takwa tu ada tapi bukan ciri pemimpin bagi orang yang bertakwa. Ciri takwa adalah sebab dia tunaikan solat. Tapi ciri pemimpin, dia akan ajak orang lain. Ajak orang lain. Lepas tu kita kena faham dulu betul-betul kenapa kita nak berkahwin sebelum kita tahu bahawa kita ini mempunyai peranan dalam mencorak anak-anak. Sebab nak corak anak ni nak ikut corak apa? Corak batik. Batik apa? Batik Terengganu ke? Batik Kelantan ke? Betul tak? Kan dia kain putih ni, kain putih ni. Lepas tu ada warna dia. Kita nak corak. Nak corak warna apa ni? Contohnya pen bawahnya. Nak corak dengan warna apa? Betul tak? Kena main corak-coring. Sebab tu dia mesti ada matlamat dulu. Kain putih ini kita akan corak, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nampak warna putih ni dengan batik Haji Abdullah Fakih. Baru kita tahu kelab ni sumi punya corak rupanya. Barulah masing-masing ambil pen dan corakkan. Ikutlah kesesuaian warna dia ke, ukiran dia, lukisan dan sebagainya. Jadi saya bagi ni sama macam ibarat kain ni macam anak. Nak corak apa ni kita nak bagi ke anak kita? Corak ikut selera kita. Ikut selera kita kadang pun selalu clash dengan mertua, dengan mak kita. Apa kau ni ajar anak-anak macam ni? Dia kata gitu kan. Patut ajarlah begini. Sudah dah. Mak ini anak saya, mak. Sikit-sikit jangan, sikit-sikit jangan. Nak main sini kesian cucu nenek. Sudah dah kan. Nenek ni, macam tu lah pula kan. Jadi kita bergaduh kerana apa? Kerana sebab tak tahu nak corak apa pada anak ni. Jadi kalau kita sudah tahu corak yang perlu kita buat adalah takwa, jelas. Saya nak jadikan dia anak yang takwa, mak. Jadi kalau takwa, nak jadi
takwa ni luas sangat lah Ustazah. Memang luas, seluas langit dan bumi. Maksud dia anak kita boleh jadi apa-apa je tuan-tuan puan-puan. Yang penting dia bertakwa. Nak jadi chef, chef bertakwa. Nak jadi doktor, doktor yang bertakwa. Nak jadi peguam, peguam yang bertakwa. Jadi driver, pemandu yang bertakwa. Nak jadi cleaner, cleaner yang bertakwa. Ingat cleaner tu, kalau tak ada cleaner apa jadi? Kan? Masya Allah. Dan cleaner ini orang yang sangat dekat dengan iman. Sebab dia membersihkan, menggosok, polish, mengilatkan lagi dan sebagainya. Tandas. Kalau tak ada orang nak jadi cleaner, habis. Kan? Kita ni pun cleaner, betul tak? Setiap bulan kita membersihkan diri kita daripada hadas. Cleaner kita. Kat rumah hari-hari kita bersihkan. Alamak, berabuk pula, ada sawang pula surau kita ni. Jom minggu ni kita buat gotong royong, cleaner juga. Tak ada, sini tak ada sahaja. Jangan risaukan, bersih sini surau ya. Jadi situlah cleaning, membersih dan sebagainya adalah kerja-kerja takwa tuan-tuan puan-puan. Anak kita mungkin tak hebat mana, dia kerja sebagai apa, kita kata jaga tol je. Boleh bayang tak orang jaga tol bertakwa dengan orang jaga tol tak bertakwa? Boleh bayang tak? Orang jaga tol yang bertakwa, kalaupun dia perempuan, bila dia tengok orang selalu ulur duit kadang-kadang ada kesempatan tu dia pergi apa ulur. Pernah saya dekat belakang kan, jadi orang tu ulur duit, dia main tarik-tarik apa duit nak, tapi macam mana tu kita horn daripada belakang. Ada ni yang nakal ni, noti-noti tu kan, saja dia. Tapi kalau orang yang bertakwa, dia buat apa? Pakai sarung tangan. Orang yang bertakwa ni dia proaktif, sentiasa proaktif. Jadi dia tahu kasut dia ni, kalau dia letak tengah-tengah pintu kasut dia ni, orang akan jatuh. Jadi kena letak kat mana kasut ni? Tempat kasut. Bukanlah tempat kasut kosong, tempat yang tak ada sepatutnya kasut pula penuh. Itu ciri takwa. Tapi yang ada ciri takwa ni Jepun, puan-puan. Jom kita pergi Jepun. Jepun, bila kita masuk rumah dia lah, kalau pun kita tak susun kasut kita, apa dia buat? Dia yang susunkan. Lepas tu dia susun menghadap mana pula tu? Menghadap kita nak keluar tu, elok-elok je kita sarung. Kalau kita masuk kan, contoh ini pintu ni kita masuk, ni kasut kita lah, ni kasut bahagian depan, di bahagian belakang kita pakai tek. Masuk di pintu, kita pun letak tinggal aja. Hujung kasut menghadap dalam masuk rumah. Orang Jepun, dia akan susun balik, terbalik. Ayo kan? Susun balik. Jadi bila orang nak keluar, sarung aja, senang. Yassir wala tu'assir. Permudahkan, jangan sukarkan. Itu dah dalam Islam. Cuma kita ni tak tahu macam mana nak kan? Dan benda-benda ini perlu dipupuk daripada rumah lagi. Soal kebersihan, soal garam dan sebagainya. Macam saya ni bila terlibat dengan tadika, baru saya tahu kita punya budaya ni, budaya orang-orang Malaysia, orang Melayu suka menyakap. Habis budak-budak disakatnya, selagi budak tu tak menangis, tak lepas. Bila budak tu menangis, dia jadi budak tu takutlah. Bila tanya pada cikgu, kenapa awak buat macam ini? Cikgu kata apa? Kita nak gurau-gurau aja, Ustazah. Gurau-gurau. Tuan-tuan, puan-puan, buli asalnya pun macam tu, gurau saja. Tapi bila tidak dibendung, tu yang dia boleh jadi mengganas. Buli ni pada dia kalau degree rendah, sakat tu buli dah tu. Sakat tu buli. Budak nak pergi ke sana, dihalang. Nak ikut cabut. Takutlah budak tu kan. Siapa yang pernah kena sakat dulu kecil-kecil kat tangan? Siapa yang pernah kena sakat dulu? Pernah Saya pernah. Pakcik saya garang sangat. Dia cakap, apa ni? Main nangis ni? Aku dah senyum.
Jadi semenjak itu, bila dia ada, saya ingat lagi, saya umur 4 tahun ke bawah lah, kalau dia ada, saya tengah makan roti, sekali dia datang masuk ke dapur, tak jadi makan, tak tertelan, renung aja roti tu pun tenung saya pun tenung aja roti tu. Dia jadi batu, tak bergerak. Sebab apa? Sebab kita takut dan tak ada rasa percaya. Rasa dah bab-bab sakat ni. Itu satu, jadi budaya. Lepas tu anak-anak kita ni, dia macam alah tak apalah, sikit lah macam tu ya. Jadi dia tidak ada rasa nak bagi hormat, ucap terima kasih pun payah, nak bagi salam jawab salam pun payah, nak minta maaf pun payah. Sebab tak biasa pun cakap terima kasih dalam keluarga kita kan. Saya tak cakap orang lain, saya cakap diri saya je. Keluarga saya terus terang perempuan, tak biasa cakap terima kasih. Bila kita buat sesuatu ni, dah habis dah tu, nah, tinggal. Tak ada pun cakap terima kasih. Bila saya kahwin, saya dapat suami, keluarga mertua saya perempuan, orang yang sentiasa berterima kasih. Bila saya bagi mak, ayah mak, Allah terima kasih lah nak. Dia panggil saya sebab saya menantu kesayang mak. Tak. Wah, terima kasih Alu, dia cakap. Jadi saya bila macam tu, saya dah terbiasa. Saya pun cakap dengan suami saya terima kasih, sebab benda tu benda baik kan. Kan kita kena bersyukur sesama manusia. Illam yashkurun nas la yashkurullah. Kalau kita tidak pandai bersyukur, berterima kasih sesama manusia, kita tidak bersyukur kepada Allah. Saya bawa balik budaya tu ke rumah mak saya. Jadi bila mak saya siap-siap masak apa semua, kita orang datang tu hidangan dah siap. Bapa, terima kasih lah ibu masak. Tengok saya dulu, dan ni kenapa? Cakap terima kasih, dia tak biasa kan. Kita kena adakan budaya macam tu. Sekarang anak saya ambilkan slipper, susunkan kasut. Saya punya pembantu rumah, alhamdulillah, dan bila saya balik je masak, ya Allah Bi, terima kasih sangat Bi, tolong masak Bi. Yalah ibu, macam tu kan. Jadi dia pun terima kasih. Dia pun bila kita belikan barang pun terima kasih. Jadi semua terima kasih. Mak saya sekarang pun alhamdulillah dah berterima kasih. Adik-beradik kita pun cakap terima kasih. Mula-mula tu pelik, skema di dalam kelas ni, rasa macam tu ya. Jadi kita kena tunjukkan. Kadang-kadang kita cakap contohlah senang. Telefon mak mana? Mak punya telefon. Carikan telefon mak je. 3-4 orang anak-anak kita kat rumah tu, dia pun pergi cari mana telefon. Dah dapat dah, kita bagi nama. Okay, kita pun duduk tengok, cakap terima kasih, lupa kan, tak terbayang pun. Cuma kita cakap Allah Akbar, terima kasih ya. Boleh kena jadi budaya dah. Biasa dah susah terima kasih tu kalau sudah jadi bagus. Kalau tak jadi buat. Cakap dengan suami pun terima kasih. Suami kita hantar ke surau, alhamdulillah bang, terima kasih bang yang hantar. Jangan lupa jemput I. Jangan tinggal I kat sini bang, terima kasih kan. Kalau dia bagi apa, bagi duit belikan surat khabar ke apa ke, terima kasih bang, beli surat khabar, sebut je kan. Tinggal tengok asal mak ni tak pernah nak berterima kasih aja. Sedialah dengan kain kafan. Okey. Baik perempuan yang dikasihi, jadi kita tahu bahawa tujuan kita berkahwin adalah untuk menjadi pasangan yang bertakwa dan menjadikan pasangan kita orang yang bertakwa. Tujuan kita mempunyai anak-anak supaya anak-anak itu juga menjadi insan yang bertakwa. Baik, mari kita lihat kenapa wanita ini ada peranan yang penting dalam mencorak anak-anak. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap daripada kita adalah ra'in, manager ataupun pengurus. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap daripada kamu akan ditanya, mas'ul, bertanggungjawab, ataupun ditanya an ra'iyatihi, tentang apa yang diuruskannya. Wa imra'atun, dan seseorang wanita, ra'iyatun, merupakan pengurus, fi baiti zawjiha, dalam rumah suaminya.
Memang kita yang beli rumah tu, tapi institusi itu adalah kepunyaan suami. Maksudnya dia lebih bertanggungjawab terhadap pembangunan dan juga amanah yang diberikan oleh Allah. Kita pembantu pelaksana. Jadi kita lebih dalam urusan rumah tangga kita. Jadi sebab itu dalam Al-Quran ada sebut kita kena duduk waqarna fi buyutikunna, maka duduklah dalam rumah-rumah kamu. Waqarna, tinggal tetap, fi buyutikunna, dalam rumah-rumah kamu. Jadi sebab tu kita pun beli rumah tu, walaupun di hadis kata rumah fi baiti liha, ayat Quran kata fi bait qarni fi bait buyutikunna, rumah-rumah kamu. Jadi macam Al-Quran kata rumah-rumah kita perempuan, hadis kata rumah lelaki. Jadi maksud dia apa di sini? Maksud dia pengurusan di dalam rumah tangga itu dimiliki leadership kepimpinannya oleh wanita. Manakala hala tuju nak bawa ke mana adalah tanggungjawab suami. Ya, jadi bermaksud di situ perlu ada komunikasi antara isteri dan suami. Balik nanti bincang dengan suami, bang, kita nak jadikan keluarga kita ni keluarga apa? Keluarga apa-apalah. Aku tak faham kau cakap lah. Tak faham, tak apa, siapkan apa yang kita nak. Bang, apa setuju tak kalau kita jadikan keluarga kita ni, target kita tahun 2015 adalah yang paling bagus daripada sudut kebersihan dia. Dia abang kata, kita tak cukup bersih ke? Tak cukup bersih bang. Kita target anak-anak kita ni tahu macam mana nak bersihkan bilik dia dan sebagainya. Tahun 2015 ni bang, okey tak? Biasanya dia buat apa? Okey je, I follow. Dia akan ikut kan. Sebab tu kita jadi queen. Queen, betul tak? Siapa jadi queen kat sini? Queen, you have to control. Tak kisah pun nak jadi queen, control. Jangan takut kalau kita, orang kata kita queen, kontrol. Queen yang tak kontrol adalah queen yang tidak menjalankan tanggungjawab dia. Cuba bayangkan kalau queen tak kontrol. Tahu tak? Yang main dam. Main apa? Chess. Main chess. Yang boleh bergerak ke sana kemari, yang mempunyai kuasa dia siapa? Queen. King boleh tak? Dia tak boleh bergerak banyak. Queen yang bergerak banyak. Jadi dalam situ sendiri dia dah tunjukkan psikologi kemanusiaan ataupun keluarga. King dia tak bergerak banyak, tapi kalau sekali king kena tangkap, apa jadi pada seluruhnya? Mati. Insan yang kena jaga betul-betul waktu main chess itu adalah king. Jadi kalau king, kalau jatuh king ni beban je lah. Kalau tak ada king, dia tak jadi queen kan? Jadi sebab itu queen take control. Kena control, kena urus, maksud saya, bukan ada bang. Ustaz Ispan dah cakap dah, queen kena control. Abang lepas ni kena dengar cakap saya. Bukan dengar, queen control ni. Queen yang kena pandai mengurus. Puan-puan yang dikasihi, kajian menunjukkan manusia ini dia terbahagi kepada dua intelijen yang perlu disandarkan dengan satu intelijen. Apa dia intelijen? Kepandaian, kepakaran, kemahiran. Dua intelijen itu adalah nombor satu dipanggil IQ, 10% saja. Yang kedua adalah EQ, emotional quotient. Satu intelligent quotient, satu lagi EQ, emotional quotient. Satu kepandaian otak 10%. Satu lagi adalah kepandaian emosi, kemahiran mengawal emosi dia. Dan dia perlu di backup dengan SQ, spiritual quotient, iaitu keimanan. Jadi akal dan juga emosi perlu dihayati dengan keimanan. Anak-anak kita ni bila dia pergi sekolah, benda yang paling dia fokuskan adalah IQ, akademik.
UPSR kena dapat berapa A, SPM kena dapat berapa A. A memanjang. Yang A memanjang tu, belajar, buka buku, baca, faham, buat latihan dan sebagainya, itu hanyalah 10%. 90% lagi terbahagi kepada 4. Nombor 1, mengenali atau tahu apa yang dia rasa. Yang kedua, dia boleh urus rasa dia. Contohnya, dia tahu rasa marah. Aku sedang marah lah. Dia sedar, ini dia marah. Yang kedua, dia boleh mengurus perasaan marah dia. Bukan dia ikut marah. Marah kena ikut dia. Itu kena kontrol. Queen, kontrol. Yang ketiga, dia sedar apa orang lain rasa. Yang keempat, mengurus hubungan dengan orang lain. Dia tengok orang lain menyampah kat dia, bagaimana dia mengurus menyampah orang tu dengan dia. Itulah dia EQ. Dan masyarakat kita kurang EQ, kurang emosi ni. Yang dia tahu, dia belajar dapat A bagus, tapi tak boleh nak kawal perasaan dia, marah dia. Macam mana? Cuba tengok bawa kereta, ada tolak ansur. Tolak ansur EQ. Ada pemaaf, pemaaf EQ. Ada terbuka hati, EQ. Jadi sifat-sifat sikap itu semua adalah EQ. Baik. Apabila IQ 10%, EQ 90%, sekarang siapa yang nak ajar anak-anak kita dengan EQ itu? Kalau tidak, perempuan. Satu masa saya dijemput pergi ke Kelantan, tuan-tuan perempuan. Masuk-masuk, tengok peserta semua lelaki. Dia orang bagi tahu saya, dia kata pegawai-pegawai. Jadi saya ingatkan, okeylah pegawai yang datang ini adalah perempuan. Rupanya perempuan cuma 5-6 orang je. Yang lain semua lelaki. Maka kita buka topik lelaki. Saya pun cakap, tuan-tuan, saya tanya dia, tuan-tuan semua agak-agak lah antara lelaki dengan perempuan, siapa yang kuat IQ dia, tuan? Agak-agak dia jawab apa kan? Lelaki. Dia akan jawab lelaki. Saya kata okey, kita pergi pula tengok EQ, emosi. Siapa yang lebih kuat dengan emosi dia? Lelaki ke perempuan, tuan-tuan? Kuat jaga emosi dia? Kata lelaki. Lelaki. Lelaki tu kata semua dia kuat lah. Serba kuat dia. Dia kata kekuatan perasaan pun dia kuat. Perempuan lemah perasaan, emosi perempuan lemah. Jadi saya pun kata, macam inilah, boleh tak kita sama-sama letak tepi syariat? Kita letak tepi syariat Allah Subhanahu Wa Taala, kita fikir pasal perasaan. Tuan-tuan, siapa yang ada isteri? Ramai yang kat tangan tu, punya dah ramai kahwin lah. Cuba bayangkan, tuan-tuan, kalau syariat mengizinkan isteri-isteri tuan-tuan boleh berkahwin dengan satu lagi suami, apa perasaan tuan-tuan? Apa dia kata? Oh, tak boleh, tak boleh. Jujur, tak boleh, tak boleh, dia kata. Jadi, cuba bayangkan ya, cakap saya tambah lagi bayang. Cuba bayangkan isteri tuan kata, minta maaf lah bang, malam ni saya tak boleh jumpa abang, saya kena pergi ke rumah suami yang kedua. Jumpa dengan suami yang kedua dah, lepas tu esoknya, bang, kita jumpa lagi minggu depan ya, sebab malam ni saya akan ke rumah suami yang ketiga. Bang, pergi semayang suami yang ketiga, untuk esoknya bang, saya nak pergi ke rumah suami yang keempat. Lepas tu barulah jumpa semula dengan suami yang pertama. Apa rasa katnya suami yang nombor satu ni? Dengan penantian isteri dia dah pergi daripada satu rumah ke satu rumah. Lepas tu jumpa lagi. Memang tak boleh. Boleh ke tak boleh agaknya? Ke tak pernah terfikir korang ni? Pernah terfikir kan? Jadi saya cakap dengan dia, tuan-tuan, apa yang tuan-tuan rasa, itulah
kaum perempuan rasa. Sampai ke tahap kalau suami tu balik tu kan, kita tahulah dah ada madu kita kan. Salam tu kita pun nak salam, nak cium tangan ni, tadi madu kita salam kat sini ke tak? Kita nak pegang tangan dia ini, tadi madu kita ni pegang tangan kat sini ke tak? Isteri nombor 2 pegang kat mana lah pula? Kalau kita nak cium pipi dia pun kita cakap, pipi dia ni ke dia, kita cium kat sini lah kan? Perasaan, tapi kita lawan, perasaan tu ada. Tapi kita mampu berhadapan dengan perasaan tersebut. Sebab perasaan yang kita mampu tahan inilah, maka kita kena mencorak anak-anak. Kita kuat perasaan kita. Kita melahirkan anak, mengandung. Siapa di sini melahirkan anak secara normal? Angkat tangan. Bersalin normal. Bersalin normal Sakit tak kau? Sakit Allah je yang tahu. Okay, siapa kat sini yang tadi angkat tangan tu anak dah 2? Anak dah 2. Yang bersalin normal tadi tu anak 2. Siapa anak 2? Anak 2. Anak 3. Anak 4. Anak 5. InsyaAllah, insyaAllah. Anak 6. Anak 7. Masya Allah kak. Nombor 8. Anak 8. Anak 8. Ada. Setakat ni 7 anak Nabi kita. Ada 7 orang. Anak 9 ada. Anak 10. Tapi ada kan? Ada 12. Suami saya ada beradik 12. Sebab emosi kita yang kuat itulah Allah takdirkan kita mengandung perempuan yang dikasihi. Kita sakit ni masa mengandung 9 bulan dengan terboyok-boyok lagi. Belum lagi yang awal morning sickness dan sebagainya. Lepas tu bila nak melahirkan, koyaklah pula. Betul tak? Saya pernah doktor sebut kes pada dia, doktor jahit sikit je. Koyak ke doktor? Alah, sikit je saya gunting tadi. Kita bila masa doktor gunting? Kan? Jadi doktor dia main gunting je gitu kan? Rupa-rupanya sakit bersalin kita itu melebihi sakit kena gunting. Anak-anak dengar tu, dia muka dia dah takut dah. Jangan takut sayang. Normal. Kalau kita kena gunting, biasalah. Lelaki kena sunat buang terus. Kan? Dia orang punya lagi kena buang. Kita macam tu lah. 9 kali 9 kali, 7 kali 7 kali, 8 kali 8 kali, 6 kali 6 kali lah kita kena gunting, sakit. Bila dah lahir anak tu kita tengok, ya Allah, sakit-sakitnya bersalin tu sampai meleleh mati kita kan, nurang-nurang tu. Bila dah keluar tu, kita sayang dia, kita besarkan dia. Lepas tu nak lagi tak anak? Nak. Sebab apa? Kekuatan emosi tersebut. Jadi emosi yang kuat ini, dia yang saya katakan 4 tadi. Bagaimana dia memahami diri dia, dia mengurus diri dia, dia memahami orang lain, dan dia mengurus orang lain. Inilah dia kekuatan kaum wanita. Okey. Jadi sekarang ni apa yang kita nak buat pada anak-anak kita? Setengah jam dah, 2-2.5 tadi kita cerita berkenaan dengan matlamat. Setengah jam berikutnya kita menceritakan bagaimana wanita ini sebenarnya cukup penting dalam pembesaran anak-anak. Sebab apa? Kita ada kekuatan EQ, perasaan. Anak kita sebagai contoh menangis, tahu tak kita sebagai ibu, anak ni menangis sebab sakit ataupun lapar? Boleh tak kita tahu? Cara dia jerit aja dia kata, ini sakit ni. Betul tak? Ayah belum tentu lagi menangis jerit dia ke, menangis suara tipis ke, sama je. Anak lapar, kita boleh tahu cara dia menangis tu. Dia ada peringit dia nangis, dia kan budak-budak kan, bila kalau nangis tu macam sampai sedut-sedut. Dia tu kan baby kan, maksudnya dia nak susu. Kita tahu anak joget-joget sebelah kita, kita tak kata ini Gangnam